wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, kita mulakan sembang santai sembang santai kita pada hari ini dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, terima kasih kepada Dr. Rahmah dan semua yang hadir pada hari ini. Okay, sebenarnya kami terpanggil untuk buat video, untuk buat santai ni, sembang santai ni kerana dia ramai sangat yang kita dengar berita-berita tentang macam-macam penyakit. Semalam baru je kawan Kak Na yang ngaji sama-sama, adik ipar dia kena stroke masa tidur, doktor. Umur berapa Kak Na? Umur 40-an, dalam 42, 43 dia kata. Anak kecil-kecil lagi, tengah belajar lagi. Sekarang tengah tenat. Masih dalam ICU. So macam tiba-tiba je tengah tidur, tiba-tiba isteri dia kejut. Isteri dia dengar macam suara macam lain lah kan. Dia tersedar, tengok dia macam macam kecemasan lah. Kan tak boleh bercakap. Dia terus bawa pergi hospital lah. Jadi saya sendiri sebenarnya rasa lebih sihat daripada sebelum ni lah kan. Jadi saya terpanggil untuk berkongsi dengan semua. Jadi bila dengar orang sakit tu memang rasa macam tak happy kan. Kita tak nak lihat seorang lah. Sebab apa yang kita boleh share ni kita share lah. Kita cuba kan. Kita tak nak kita biar je diri kita dalam keadaan tak sihat kan. Sedangkan kita ada cara. Yes? Dan rasa macam terbukti sangat lah. Sebab ni bukannya ubat tapi macam macam lifestyle kita yang kita patut ubah. Yang selama ni kita dah lama, dah berpuluh-puluh tahun kita hidup dengan cara yang suka hati je. Tapi bila kita dapat satu cara yang lebih menyihatkan, saya rasa macam semua orang patut ikut lah. Kan, semua orang patut ikut. Jadi tanpa melengah masa, saya nak jemput Dr. Rahmah kita lah untuk berkongsi dengan kita untuk sembang santai yang kita pada hari ini. Jadi sebentar. Pengalaman Dr. Rahmah sebenarnya adalah tak apa nampak berasal dari Kelantan, sekarang bertugas di Kuala Terengganu di klinik sendiri, klinik admin. Suami seorang arkitek dan mempunyai 3 orang anak yang berumur, sebenarnya dah tambah 1 tahun ni kan, doktor? Dah tambah dah. Tahun dan 11 tahun ni, tahun lepas ni. Okey, selain daripada bertugas penuh masa di klinik admin, juga terlibat dengan tugas-tugas NGO dan aktif memberi ceramah kesihatan. Ya, di sekolah dan sebagainya. Okey, sejarah pendidikan di sekolah rendah, di Sekolah Kebangsaan Tanah Merah Kelantan, dan menyambung pengajian di Pelajar Cemerlang ni di Maktab Rendah Sains Mara Kuala Terengganu, dan seterusnya di Maktab Rendah Sains Mara Kulim Kedah. Okey. Di peringkat ijazah mengikuti kursus perubatan di University of Leicester, United Kingdom. Okey, ni pelajar cemerlang ni, best student dulu. Okey. Tahun 1999 hingga September 1999 ni jadi HO lah ya. Houseman di kan House of Surgeon, tak boleh baca lah. Surgeon di Grantham UK lah, di UK kan. Lepas dia di hospital di UK juga sampai
Kemudian MO pun di UK dan balik ke Terengganu. Jadi MO di ONG Hospital Kuala Terengganu dan di medical officer di Jabatan Pediatrik juga di Hospital Kuala Terengganu. Lepas tu 2001 hingga 2003 sebagai medical officer di Hospital Dungun. Lepas tu jadi pemangku pengarah ya. Betul Kak Nah? Dungun tahun 2003 hingga 2004 dan 2004 hingga 2005 senior MO di Jabatan Pediatrik di Hospital Kuala Terengganu. Okey. Dan tahun 2005 resigner. Buka klinik admin. Klinik tu di Batu Enam, apa nama ni, Kuala Terengganu. Okey. Jadi tanpa melengah masa, saya menjemput Dr. Rahmah untuk share ya. Untuk bersembang dengan kita pada hari ini. Okey. Assalamualaikum semua. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Okey, so kita ada berapa orang ya kat sini. So saya cuba nak get picture of semua orang kat slide saya ni. Tak dapatlah pula tapi tak apa. Okey, so kita ada berapa lama hari ni Kak Nah? Sejam? 1 jam je. 1 jam sahaja. Pukul 2.30 kita dah kena. Okey, sebab tu saya tak ada intention nak present apa-apa slide sebab saya nak buat benda ni sebagai sembang santai. Okey, sebab pengalaman kita sebelum ni bila kita buat program ni present slide sebab dia berkait dengan kita cerita pasal program ni macam tak habis nak bercerita. So selalu bila kita present slide tu jadi berjela-jela, in the end orang pun tak sempat nak tanya soalan. So sesi kali ni saya memberi peluang kepada sahabat-sahabat di luar sana semua yang ada pada hari ni nak tanya soalan masing-masing boleh. So kita tak perlu seganlah sama-sama kita je kan. Nak tanya medical problem masing-masing pun boleh. Okay. So saya akan cuba entertain lah dalam masa sejam ni. Okay. Tapi before that saya bagi some introduction dah ya. Sebenarnya apa yang Kak Na mention tadi ialah program yang kita buat lah. Iaitu hormone diet ataupun dengan bahasa lain dia anti-inflammatory diet, program pemakanan anti radang macam tu. Jadi saya nak tahu siapa yang belum join ni siapa? Cuba tulis satu kat saya yang belum join. Saya nak Kak Teh, Nuraini Ibrahim tu Kak Teh. Yang belum join dalam chat box, boleh tulis dalam chat box sebab saya nak tahu berapa ramai belum join. Berapa orang yang belum join? Okey, Anissa Abdul Wahab. Lagi siapa yang belum join? Ni Nisa. Okey, tak apa. Yang lain semua dah join ke? Okey. Yang lain semua ni dah memang in the group ke Kak Nah? Tidak ya. Yang lain, okey. Tak. Okey, tak apa sebab sesi ni memang kita khususkan kepada orang yang belum join lagi. So, apa yang kita buat dalam program kita ni, nama dia hormone diet ataupun anti-inflammatory. So, apa maksud dia? Kenapa kita guna perkataan tu? Okey, sebab bila saya bagi tahu perkenalkan program ni kepada orang, diorang kan tanya saya lah, dia kata, kenapa nama hormon diet doktor? Dia kata ada injection hormon apa ke? Okey. Dia sebenarnya tak ada. Okey. Yang menjadikan nama dia hormon diet tu sebab apa yang kita buat ialah kita stablekan sistem hormon dalam badan kita. Okey, apa yang kita panggil HPA axis iaitu hypothalamic pituitary adrenal axis dalam badan kita. Okey, saya ada brochure ni, kita semua yang buat program ni, yang mana dalam ni kita ada tunjuklah gambar. Okey, nanti semua boleh Google je sebenarnya HPA axis tu. Okey, so dia macam tu, dia satu sistem yang kompleks dalam badan kita berkenaan dengan sistem hormon dalam badan kita di mana dia bergantung kepada each other. Okey, so dengan dalam program ni, apa yang kita buat ialah kita gunakan makanan. Kita pilih cara pemakanan untuk stabilkan hormon tu. Okey? Boleh faham ke so far?
Pasal ada orang tanya saya pula macam mana boleh buat benda tu, okey. Dia hormon yang paling penting untuk proses makanan kita ni, dia ada hormon insulin. Pernah dengar kan? I'm sure semua pernah dengar hormon insulin tu. Dan dia adik-beradik dia ialah glukagon. Hormon insulin dan glukagon. So dia macam yang insulin ni dia proses makanan yang kita makan ditukar kepada tenaga. Jadi banyak masalah-masalah kesihatan sebenarnya berpunca daripada insulin kita yang sudah orang kata macam penat bekerja. Dia dah dapat insulin resistance dalam bahasa yang mudah ya. Saya tak nak explain complicated. So insulin resistance. So apa yang kita buat dalam program ni ialah kita akan reverse insulin resistance tu dengan cara pemakanan yang betul. Dia bila kita bercakap pasal pemakanan yang betul, dia bukan sahaja apa yang kita nak makan, tapi kuantiti kita nak makan dan bila masa yang kita nak makan. Okey, contohnya buah. Macam buah tu kan bagus kan, ada macam-macam khasiat kita. Adakah kita sihat dengan makan buah? Pagi makan buah, pukul 10 makan buah, pukul 12 makan buah, 2 makan buah. Adakah kita akan sihat macam tu? Tak kan, kita pun tahu. Saya sendiri pun pernah buat silap lah. Kononnya nak berdiet lah kan, tak makan nasi tapi asyik makan buah sahaja. And then saya notice badan saya pun makin membesar. Macam tu, faham tak? So diet macam tu adalah diet yang salah. Okay, so untuk kita berdiet ni, dia sebenarnya ada ilmu dia. Macam siapa kat sini pernah buat intermittent fasting? IF. Ada ke yang pernah buat? Dah pernah dengar lah kan? Nish pernah buat kan Nish? Betul tak? Okay, ya Nish pernah buat. Okay, so I'm sure yang lain pun pernah dengar. Okay, tapi yesterday saya ada nampak dalam satu WhatsApp group saya lah. Ada seorang ni dia tunjuk satu artikel yang mengatakan intermittent fasting tu related dengan kadar kematian yang tinggi. Terkejut tak dengar? Tapi saya tak komen apa-apalah. Saya pun tak sempat nak komen. Kita pun dalam WhatsApp group kan nak tulis panjang-panjang pun saya tak boleh. Okay, dia apa-apa benda yang kita buat dalam dunia ni pun kita mesti ada ilmu. Okay, so kalau kita buat intermittent fasting dengan cara kita Google sahaja, okay, maybe dalam masa sebulan 2 yang pertama kita lose weight. Kalau kita nak lose weight lah. Tetapi adakah kita boleh sustain lose weight kita tu? So kita nak, yang persoalan yang kita nak tanya dalam diri kita, okay, yang kat sini I'm sure yang masuk ni ada berbagai medical problem kan, yang nak settle lah dengan program ni, okay. Ada juga yang nak lose weight, so saya bagi contoh lah nak lose weight tu. Jadi saya dapati kawan-kawan saya nak lose weight tu sebenarnya senang, tetapi nak maintain tu payah. Ramai orang buat intermittent fasting, okay, berjaya. And then tiba-tiba dia teruskan intermittent fasting dia, IF dia, badan dia makin naik. Nampak tak? Sama juga konsep dengan kita berpuasa. Berpuasa ni sepatutnya menyihatkan kita. Okay, tetapi bila kita berbuka dengan macam-macam benda dalam pinggan kita tu, kita tetap tak sihat. Sama juga intermittent fasting, betul dah. Kita fasting tu, IF tu, kita tak makan daripada pagi semua. Bila time waktu makan, kita start makan pukul 2, macam-macam kita makan. Kita makan kek, kita makan aiskrim, kita makan benda-benda yang tak healthy, yang makanan-makanan yang menyebabkan keradangan. Nampak tak? Okay, so itu yang pertama tadi. Okay, saya dah sebut perkataan yang hormon ni, dia menstabilkan hormon. Jadi kita nak kena belajar macam mana cara kita nak stabilkan hormon ni. Dan benda ni kita tak boleh buat dalam masa seminggu ataupun 2 minggu. Ada juga kawan saya cakap, alah ajar-ajarlah dia cara buat, dia malas nak masuk program, dia malas nak masuk grup. Masalahnya kalau bagi saya sejam ni ataupun kita nak sambung sampai buka puasa pun, saya tak akan habis cerita pasal pemakanan yang baik. Sebab kalau kita nak cerita pasal tepung sahaja, ada berapa banyak jenis tepung di luar sana. Faham tak? Nak explain satu-satu kenapa yang ni bagus, kenapa yang ni tak bagus. Buah, sayur, ayam, ikan, udang, semua benda tu. Kenapa saya sebut benda tu?
Okey, kenapa program ni begitu berjaya? Saya sendiri, saya baru kenal program ni bulan Ogos tahun 2020. Okey, Dr. Adibah datang ke Terengganu, dia buat program, tapi saya tak pergi sebab saya rasa malas lah nak pergi, nak berdiet ni malas. Sebab saya tahu dia buat some kind of diet kan. Tapi dia singgah kat klinik saya. So okey lah, so dia bercerita kepada saya. Dan dia bercerita kepada saya macam mana hormon diet ni boleh membantu all sorts of medical problems. Okay, kalau kita ada brochure ni nanti boleh minta lah kalau siapa nak kan. Dia boleh membantu masalah obesity, head tak teratur, masalah kencing manis, darah tinggi, PCOS, kolesterol tinggi, eczema, lelah, sakit kronik, peradangan kulit, res, dongkap, semua. Saya memang saya buat pun brochure ni. Gastrik semua kita boleh, buasir semua boleh. Macam mana? Percaya ke tak percaya? Kalau ada yang kat sini cakap dia tak percaya pun saya tak marah. Selagi you all tak faham. Sebab tu dalam program ni kita punya prinsip ialah pemahaman. Sebab tu kena masuk program ni, dia masuk macam satu course. Satu course yang mana duration dia 42 hari. So dalam masa 42 hari tu, kenapa kita pilih 42 hari? Sebab yang pertama sekali kita nak bagi pemahaman. Okay, so I'm sure kat sini kita semua faham kenapa kita tak boleh makan makanan bergoreng. Kita semua bukan tahu. Tapi kalau saya tanya, ada tak siapa nak bagi tahu saya kenapa kita tak boleh makan makanan bergoreng? Ada tak siapa nak cuba? Jangan risau, saya tak marah. Ini santai-santai je dia, okay? Bukan kata satu talk, satu lecture ke apa. Okay, tak apa. So sebab makanan bergoreng tu, apabila kita menggoreng minyak, kita dah memecahkan struktur dia menjadikan satu struktur yang boleh menyebabkan keradangan dalam badan kita. Dan kalau gorengan-gorengan garing tu dia membentuk akrilamide yang mana dia adalah satu bahan yang boleh trigger sel-sel normal kita untuk menjadi sel kanser. Nampak tak? So sebab tu kita tak boleh makanan bergoreng. Sebab tu dalam program ni kita nakkan kefahaman. So kita ambil 42 hari. So hopefully dalam masa 42 hari tu kita dah ada kefahaman yang memadai, yang basic untuk kita faham tentang pemakanan. Tetapi walau bagaimanapun dalam grup kita ni walaupun 42 hari, saya punya WhatsApp group hormon diet ni yang penuh, ada yang bersama dengan Dr. Adibah dan coach lain ada 10. Okay, itu untuk peserta sahaja. Kita ada lagi group coach and then saya ada small group lagi, group hormon diet, MRSM KT, MRSM Kulim, keluarga saya, sepupu sepapat, patient saya kat Terengganu, macam-macam lagi lah, banyak. So group WhatsApp ni banyak sebab apa? Sebab selepas 42 hari pun tak ada orang keluar daripada group WhatsApp tu sebab banyak lagi benda nak belajar. Dan every day kita belajar benda baru. Saya sendiri belajar benda baru. Contoh, ada orang baru masuk, dia pun kata, doktor macam mana ya dengan masakan Korea ni? Boleh tak kita makan? Adakah dia bagus untuk badan kita lah? Dia boleh menyebabkan inflammation ke tak? Dia pun tunjuk bahan-bahan tu kepada kita. Kita akan kaji bahan-bahan tu. Okey, benda ni boleh. Tapi kena tukar sikit ke. Contohlah for example. So maksud saya ilmu pemakanan ni tak pernah habis. Sebab tu kita nak you all masuk dalam grup lah. So dalam grup kita ni, kita tak bercakap pasal politik, kita tak bercakap pasal isu semasa, kita bercakap pasal nak sihat saja. Kita membantu orang nak sihat. Semua orang akan, orang kata, pimpin tangan lah, sama-sama memimpin tangan untuk sihat. Itu saja tujuan kita. Saya tak pernah tahu pun Kak Ana sokong parti apa ke, Dr. Adibah sokong parti apa ke, tak pernah tahu. Kita bercakap pasal nak sihat sahaja supaya apa? Bukan sebab kita nak pakai cantik-cantik, nak melawat, tak. Supaya kita boleh buat amal ibadat. Saya dapat tahu ramai sangat yang bermula, ini dia punya puasa pertama dengan HD. Alhamdulillah, syukur sangat. Dulu sembahyang tarawih ke atas kerusi, sekarang boleh tarawih 20 rakaat tanpa masalah. Ada orang yang dulu macam penat nak mengaji banyak-banyak, dah boleh habiskan 23 juzuk Al-Quran pada hari ke-10. Okay. Sebab apa? Sebab mata dia dah okey. Dulu mata dia tak nampak, kena pakai spek. Sekarang mengaji tak payah pakai spek lagi dah. So dia lebih selesa lah kan. Kadang-kadang kita pakai glasses tu kita jadi macam sakit kepala kan kalau lama-lama. So itulah tujuan kita nak sihat. So bila kita bercakap pasal sihat ni, ini yang penting kita nak faham. Dalam program ni, turun berat badan adalah bonus. Yang sebenarnya kita punya aim ialah untuk sihat.
Macam tu. Sebab apa? Jadi orang yang nak naik berat badan boleh buat program ni. So jangan risau. Kalau siapa yang dah kurus, dia tak akan jadi kurus sangat lah. So dia akan naik kepada dia punya healthy weight. Berat yang sihat, hormon diet akan stopkan kita dekat kita punya healthy weight. Macam tu. Okay, so saya kata berat badan tadi bonus kenapa? Okay, sebenarnya lah hakikatnya. Okay, saya tak tahulah BMI orang-orang yang kat sini saya pun I don't mean untuk offend anyone lah. Sebenarnya obesity, overweight tu dia macam satu penyakit. Yang tu kita semua faham kan, dia satu penyakit. Jadi apabila kita buat program ni, yang paling penting sekali kita nak stabilkan hormon kita dalam badan kita. Kita sebenarnya ada banyak simpanan lemak dalam badan kita. Okay, so lemak-lemak tu sendiri akan mengganggu fungsi insulin, lemak-lemak tu sendiri akan ganggu fungsi hormon-hormon kita. Nampak tak? So apabila secara automatik bila kita buat program ni, kita sebenarnya kita buat sel-sel baru. Jadi secara automatik kita akan bakar lemak-lemak kita tu. Nampak tak? Kita akan baik penyakit kita dan kita akan bakar lemak-lemak kita tu. Jadi macam mana kita buat benda tu semua? Konsep anti-inflammatory tadi sebab kita akan introduce pemakanan-pemakanan anti radam yang low calorie kita akan introduce dalam program kita ni. You all tak perlu kira, kita dah kirakan untuk you all. Cuma perlu tunjuk sahaja untuk dalam seminggu je tunjuk. Lepas tu you all dah pandai sendirilah buat nanti. Okay, jadi apa yang kita buat, konsep kita ialah kita yang pertama sekali nanti saya bila dah masuk dalam grup nanti saya akan tunjuk kita punya saluran darah kita. Jumlah salur darah dalam badan kita ni kan terlalu banyak, dia macam bercabang-cabang pokok. So salur darah tu sangat penting. So yang pertama dalam program kita ni, kita bersihkan salur darah. Nampak tak? Kita bersihkan salur darah. So dengan kata lain, siapa yang ada kolesterol tinggi, program 42 hari sahaja mesti turun. Okay? Kalau tak turun, something is wrong. Cara buat tu tak betul. Saya memang terkejut tengok. Saya dah lama, saya dah buka klinik saya for 20 years dah, 20 tahun dah. Okay? Kebanyakan orang yang ambil ubat kolesterol tu, sambung-sambung dia setakat boleh maintain sahaja. Dan KKM sendiri, dia dah keluarkan guideline di mana kita tak boleh off ubat kolesterol pesakit walaupun dah turun kolesterol tu, sebab dia akan naik balik. Sebab pesakit tak tahu cara pemakanan yang betul macam mana. Nanti dia akan naik balik. Faham tak? Tapi kalau saya, apabila pesakit saya yang datang kolesterol tinggi, okay, dia nak cuba hormon diet, saya akan buatlah hormon diet untuk dia. Lepas tu, bila dia dah check balik after 42 days, katakanlah kolesterol dia normal, saya dengan beraninya akan berhentikan ubat dia. Sebab bila dia dah faham tentang pemakanan, kolesterol dia tak akan naik balik. Nampak tak? Macam tu. So kita bersihkan salur darah. Okay. So salur darah ni, dia ke mana salur darah? Salur darah ni dia pergi kepada merata-rata kita lah. Sebab tu, macam saya sendiri dulu, kita kan pakai tudung, saya pergi klinik siang malam. So rambut saya gugur kat tepi-tepi ni. Bila buat hormon diet, dia tumbuh balik rambut-rambut ni. Okay. Sebab apa dia tumbuh balik rambut ni? Sebab apabila kita bersihkan salur-salur darah kita tu, dia menyebabkan pengaliran lebih efisien kepada akar-akar rambut kita tu, hair follicle, so rambut tumbuh. Ada kawan saya seorang, dia kata kenapa sekarang jari dia bila dia pegang cili dia rasa pedas. Dulu dia tak rasa. Sebab apa? Sebab saraf-saraf dia di hujung jari dah cantik. Salur-salur darah membawa darah kepada saraf tu menjadikan saraf-saraf dia hidup balik. Nampak tak? Okay. So kakak saya sendiri lepas dia buat HD satu cycle saja, dia pergi dentist. Dentist tu terkejut nampak dia punya gum, dia punya gusi dia. Dia kata cantik gusi awak ni, macam nampak macam pink yang baru gusi dia. Dia sendiri tak tahu sebab mana ada kita pergi dekat cermin ke nak tengok gusi kita kan, tilik satu-satu kan. Dia sendiri tak sedar benda tu. So apabila dentist tu tengok macam tu, dia cerita lah pasal program ni. So satu family join program ni under saya lah. Sebab
bila kita jaga salur darah, maksudnya organ-organ semua, organ-organ kecil semua pun ada yang kata dia punya deria bau lebih terasa lagi, deria dengar dia, lidah kita, lenguh-lenguh hilang. Yes, betul. Lenguh-lenguh kita boleh hilang. Sebab apa, lenguh-lenguh ni disebabkan oleh kadang-kadang muscle kita tu tak mendapat blood supply yang mencukupi. Sebab tu kita dapat lenguh-lenguh. Macam-macam. Dan jangan saya mention sikit dia, kalau orang lelaki yang ada masalah dengan bahagian lelaki tu pun insya-Allah boleh orang kata power balik lah selepas buat program ni, sebab kita increase blood circulation kepada organ-organ, even organ-organ yang kecil. Macam tu, sebab kita bersihkan salur darah. Sebab tu dengan prinsip yang sama, apabila kita bersihkan salur darah, orang yang ada penyakit darah tinggi, sebelum habis program lagi, ramai yang boleh berhenti ubat. So kalau siapa yang ada darah tinggi, memang kita recommend supaya memang kena monitor tekanan darah dia. Apabila masuk hari kedua, ketiga, bila diorang tunjuk bacaan kepada saya kan, banyak bacaan yang dah rendah. Okay, so itulah macam kolesterol tadi saya mention, ramai yang struggle nak turunkan kolesterol. Saya ada seorang profesor dekat UUM tu, saya tak pernah jumpa dia sebelum dia mulalah. Tetapi sekarang ni saya dah jumpa dia lah, sebab kita dah ada buat program dekat utara. Dia sendiri, dia tunjuk makanan saya, doktor saya ni dah makan punya sihat ni sebelum dia join program. Saya cakap betul dah tu, tapi mungkin ada kesilapan sikit-sikit lagi. So dia join program ni, selepas bertahun-tahun dia cuba nak turunkan kolesterol dia, sebab dia ada familial masalah keturunan kolesterol tinggi ada juga walaupun dia jaga pemakanan dia. So dia call saya selepas dia buat 1.5 cycle. Ya Allah, dia kata saya rasa macam nak peluk doktor. Dia kata dah lama kolesterol saya teruklah, masalah kolesterol dia tak turun-turun sampai dia sakit hati, macam mana lagi aku nak buat ni. So alhamdulillah lah dia teruskan dengan HD ni, dengan hormon diet ni, sampai student dia pun rasa macam ya Allah, kenapa Prof Linda ni macam cergas sangat ke sana kemari kan. Dia punya lecturer department dia, kita orang pernah pergi bagi talk lah dengan Dr. Adibah semua, sebab dia orang macam minat sangat nak tahu pasal program ni. Okay, so yang pertama sekali kita tackle masalah salur darah. Okay, yang kedua usus. Okay, usus. So saya rasa kita semua faham ni, kita semua pernah dengar lah kan, penyakit ni bermula di usus. Okay, sebab apa penyakit bermula di usus? Sebab apa-apa toksik yang masuk ke dalam badan kita pun diserap di usus. Apa-apa nutrisi pun kita kena serap dengan usus kita. Perasan tak? Kalau setengah orang kan, contohnya ubat tahan sakit kan, kenapa ada orang makan ubat ni hilang tahan sakit dia, tapi ada orang makan tak hilang? Mungkin penjerapan pada usus dia, usus dia tak bersih, tak cantik usus dia. So dalam program kita tackle kita bersihkan sistem usus tu dulu. Okay, siapa pernah dengar perkataan usus ni sebagai second brain? Sebab dia ada satu communication antara usus dengan brain ni, dia ada satu communication dua hala macam tu. Sebab apa tahu? Hormon-hormon kegembiraan kita dibuat di usus. Ada yang kebanyakannya dibuat di usus kita. Sebab tu jangan pelik orang yang ada masalah anxiety, bila dia buat program dengan kita, hilang masalah anxiety dia. Saya terus terang saya cakap ya, bila pesakit datang ke klinik saya ada masalah anxiety ni, saya sendiri kadang-kadang jadi anxiety juga, sebab kita tak tahu nak tolong dia macam mana. Sebab selalunya kalau teruk sangat, kita kena refer psychiatrist. Saya sebenarnya tak suka sangat nak refer psychiatrist satu, dan pesakit pun selalu tak suka di refer kepada psychiatrist. Sebab bila kita makan ubat-ubat yang, bila kita ada anxiety, kita nak makan ubat untuk control anxiety tu, maksudnya kita kena makan ubat yang control dari segi fungsi otak kita. So dia ada side effect dia. Macam tu. So sekarang ni saya macam relax je. Saya pun tak perlu risau, saya boleh recommend dia hormon diet. Sekurang-kurangnya saya dah bagi dia satu solution yang orang kata untuk cure sepenuhnya. Bukan sekadar
untuk jaga simptom sahaja. Macam penyakit-penyakit lain jugalah, macam gout ke, orang yang ada eczema ke, saya tahu kalau saya bagi ubat-ubat ke, saya tahu nanti 2-3 bulan nanti datang balik. Saya bukan bagi dia satu solution untuk cure sepenuhnya penyakit tu. Sebab tu saya selalu cakap dengan pesakit saya, kalau kita andaikan sakit ni macam atap yang bocor, ubat-ubat yang doktor bagi tu macam untuk mop lantai. Nampak tak? Okey, sebab apa? Sebab sakit ni sebenarnya disebabkan oleh pemakanan kita. Sebab apa saya kata penyakit disebabkan pemakanan kita? Sebab yang merosakkan sel-sel kita tu adalah pemakanan yang kita makan. Sebab tu untuk sihat 80% adalah daripada pemakanan, 20% saja daripada exercise. Perasan tak? Kita selalu dengar kes yang ada orang yang mati mengejut ke, and then ada orang cakap dia ni padahal aktif jogging pagi-pagi, aktif main futsal lah, aktif badminton, tetapi mati mengejutkan. So buat postmortem ada heart attack. Padahal aktif bersukan. Sebab apa? Sebab 20% sahaja daripada kesihatan kita adalah daripada exercise, 80% daripada pemakanan kita. Sebab apa? Sebab yang buat sel-sel kita tu adalah makanan kita. Okay? So macam kalau kita tengok struktur sel, satu sel kita tu, dinding sel kita tu dibuat oleh banyak-banyak benda, dan yang paling utama sekali ialah protein. Protein tu dia macam, kalau kita buat rumah, protein tu macam building blocks dia, macam batu bata yang buat rumah tu. Sebab tu kita kena pastikan bila kita makan, kita pilih protein yang baik. Macam mana protein yang baik? Kalau saya nak cerita pasal protein, tak habislah sesi ni saya rasa. So sebab tu bagi saya, kita join program ni untuk kita masuk dalam satu course, kita belajar banyak sangat benda. Okay, sebab yang paling penting kita nak gantikan sel-sel kita tu buat sel-sel baru yang sihat. Dan saya lupa nak mention tempoh 42 hari tadi kita ambil, salah satu sebab ialah sebab sel kita ni sentiasa diperbaharui. Dia berbeza-beza lah. Kalau sel darah merah 120 hari, tapi kita ambil secara sel kulit dia cepat lagi, so kita ambil secara average 42 hari kita dah akan buat banyak sel-sel baru. Macam tu. Saya rasa itu je lah kot saya punya introduction untuk program ni. So saya buka kepada soalan-soalan. Siapa-siapa yang nak tanya boleh buka mic lah. Buka mic Kak Teh. Panggil saya Kak Teh sini. Okay. Saya yang introduce Kak Teh kepada this program. Lately Kak Teh punya diet, I kind of like eggs, suka makan eggs because rasa macam easily digestible, senang nak hadam, easy. Okay, Kak Teh. Dan Kak Teh dah masuk program ya? Dah dalam program dah? First time nak dengar ni. Kak Teh First time dengar ni. Right. Okay, yes. Okay. Jadi Kak Teh nak tahu dari segi pemakanan, lebih kepada healthy eating. Bila Kak Teh check around, it's okay to take eggs almost daily. Is that okay to take eggs? Of course kita ambil kampung atau organic lah. Boleh ke doktor? Lately rasa macam lagi sedap lah makan eggs. Dulu kecil-kecil jarang makan eggs. Mak paksa pun jarang. Tapi dah umur ni rasa suka pula. Is that okay? Ada kolesterol tinggi ke atau should be alright? Okay. Doktor, untuk pengetahuan doktor, Kak Teh ni, Kak Teh solat atas kursi kan Kak Teh? Boleh tak Kak Teh? Bila nak duduk antara dua sujud boleh. Duduk antara dua sujud tu, nak lipat tu dia macam a strain. Okay. Right, okay. So any medical problem tak Kak Teh? Medical? Darah tinggi, kencing manis, kolesterol, ada? Rasanya alhamdulillah lah at this point of time, alhamdulillah lah. Kolesterol semua normal? Kak Teh lebih kepada lutut. Lutut, okay. So Kak Teh pernah buat, sebelum saya jawab soalan tadi, Kak Teh dah pernah buat x-ray semua untuk lutut tu? Masa Kak Teh kerja dulu, dia macam cucuk gel. Cucuk gel. So Kak Teh sebenarnya ada apa? Osteoarthritis kat lutut tu? Tak ada.
cucuk gel quite some time. Lepas tu Kak Tia Faham. cucuk gel dah. Tapi Kak Tia kena careful sikit lah. I macam, panjat bukit ke, So tangga basically ke, sakit lah kan? Sakit. Boleh saya tahu weight Kak Teh berapa? 56. 56. Okay, so that's okay lah kan. Okay, good question Kak Teh tanya pasal telur tadi. Betul yang Ya, Kak Teh cakap tu, kesian telur yang selalu dipersalahkan. Tapi sebenarnya telur tu okay. Okay. Telur tu adalah superfood. Dan betul yang Kak Teh buat tu, dia telur omega ataupun telur kampung, ayam kampung tu bagus. Okay. So kita okay. boleh sebenarnya makan lebih kita boleh makan sebiji, 2 biji sehari pun boleh, tak ada masalah. Kita nak makan daily pun tak apa, okey, tak ada masalah. Tetapi pada masa yang sama kita jangan anggap makan telur tu pemakanan yang sihat, dia kena ada variety juga. So Betul. kita sekadar makan telur sahaja. Sebab tu saya kata kadang-kadang pesakit datang kepada saya di bawah, doktor, bagus ke makan habatus sauda ni? Dia kata habatus sauda ni makanan sunnah. Yes, habatus sauda ni bagus, tetapi pengambilan dia macam mana dan adakah mengambil habatus sauda sahaja kita akan sihat? Tak kan, pemakanan ni dia kena overall keseluruhan dia. Sama juga dengan madu. Yes, madu makanan sunnah, tapi awak ambil madu yang macam mana? Ada orang ambil madu tiba-tiba dapat kencing manis sebab madu tu campur gula. Memang sebenarnya sangat susah nak cari madu in the market yang betul-betul pure. So madu ada gula, dapat pula kencing manis. Kata faham tak? Okay, so telur tu bagus dah yang Kati buat. Betul, maksudnya makan telur tu is very good. Telur ni sebenarnya dia ada protein yang bagus, telur omega. Okay, regarding sakit yang Kati kata tu kan, bila cucuk tu kan saya rasa dia cucuk inilah pelincir kan. So maksudnya lutut ni dia ada bahan pelincir dia sebab dia semakin kita berusia dia semakin kering. Jadi kita jadi sakit lah. Dia sampai tu one point dia akan bergesel sama-sama lutut tu dia bergesel. Jadi dia akan ada pecah-pecah. Yang tu kita panggil osteoarthritis. Okay, kadang-kadang bila kita buat x-ray ada orang ni dia contohlah dia accident, kita pun x-ray, nampak macam ada osteoarthritis, tanya dia sakit ke tak, dia kata tak sakit. Ada orang lain sakit sangat, kita check baru sikit aja dia punya changes tu, tapi dia sakit sangat. So faham tak? My point is, kenapa ada orang sakit, kenapa ada orang tak sakit. Sama juga dengan slip disc, ada orang teruk juga slip disc dia tapi dia tak sakit. Ada orang tak berapa teruk bila kita tengok CT scan ke MRI tapi dia sakit. So sebenarnya yang menyebabkan sakit tu ialah inflammation, keradangan. Nampak tak? Sebab tu ramai yang buat program kita hilang sakit lutut. Daripada sakit lutut 10 tinggal 1 pun ada. Hilang sakit lutut. Tak perlu makan. Saya cakap hari tu terus ada selepas saya buat program ni lah, saya pergi ke Kundasang. Lepas tu tersepak batu, saya terjatuh kat lutut saya ni kan, berlubang lutut saya tu, darah banyak sangat keluar sampai jeans saya pun koyak. Berlubang sebab batu tu tajam. Lepas tu husband saya cakap lah nak pergi cari farmasi tak dekat atas Kundasang tu kan, mana ada farmasi kan. Saya kata tak apalah, waktu tu kita ada hand sanitizer kan, saya just wipe dengan hand sanitizer. Nak bagi tahu sampai ke sudah saya tak makan painkiller dan saya tak rasa sakit. Sebab apa? Sebab tubuh saya dah berkemampuan untuk mengeluarkan neurotransmitter dia sendiri untuk kawal sakit tu. Painkiller yang dirembes secara semula jadi dalam badan. Saya pun terkejut, kenapa saya tak sakit? Tapi bila solat tu, bila kita tekan kat lutut tu sakit lah. Tapi dalam keadaan dia tak sakit pun. Itu maksud saya. Sebab tu ramai yang buat program ni, alhamdulillah, daripada sembahyang kat atas kerusi, diorang boleh solat tarawih 20 rakaat. Kita kadang-kadang rasa macam bila patient bagi testimoni tu macam nak keluar air mata kita. Rasa macam sedih sangat, terharu sangat kan, sebab yelah kita pun tak nak orang sakit-sakit ni. Okay. One thing Kak Teh letak ice pack kat lutut. Yes. Ice pack tu dia sejuk kan. Dia calm lah. Sebab dia inflammation lah tu. Keradangan. Keradangan ni dia macam radang, orang meradang. Macam mana dia macam marah kan. So dia jadi merah, dia jadi panas. So kalau kita letak ice tu dia boleh calm it down lah.
So Kak Tia letak ice pack lah kalau rasa macam jalan banyak-banyak itu. So Kak Tia letak ice pack. So alhamdulillah lah it helps. Ya. That's what Kak Tia buat sekarang lah. Okey. Okey. Orang lain Okay, ada thank soalan? you. Sudah menjawab kan soalan Kak Tia tadi? Yeah, thank you. Orang lain Masih. lagi ada soalan tak? Tak ada. Sekejap saya tengok kat chat box. Okay, hilang banyak sangat testimoni kita. Yang ada satu yang saya rasa yang bagi saya best sangat. Ada seorang peserta kita ni Asrul, nama dia. IJN dah nak buat stenting lah, nak sebab dia ada banyak bila buat ni kan angio, nak tengok dia punya jantung banyak sangat blockage. So IJN dah nak buka lah. Jantung pun dia dah jadi besar, apa yang kita panggil cardiomegaly. Jantung dia jadi besar. Lepas tu dia cakap, okey tak apa, dia buat program hormon diet dulu. Lepas tu pada satu hari tu, dia call Dr. Adibah. Pada waktu tu saya ada sekali dengan Dr. Adibah dekat rumah Dr. Kamsiah. Dr. Kamsiah ni founder Andorra Hospital. Mungkin ada yang pernah dengar kan? Dekat Seri Kembangan. So Dr. Kamsiah ni pun saya ada join program kita juga, dan dia pun kita dalam discussion nak perkenalkan program ni dekat Andorra Hospital jugalah. So masa tu Asrul ni telefon, dia cakap doktor, dia kata Dr. IJN terkejut sangat, dia punya blockage dia tu dah hilang, and then jantung dia yang dah bekak tadi tu dah kecut balik, dah normal balik. Dia tunjuk x-ray tu dengan Dr. Adibah, dia WhatsApp dia punya x-ray findings tu. So kita orang tengoklah ramai-ramai ni. Dr. Kamsiah tu cakap, berdiri bulu roma I tengok, dia cakap. So memang susah sangat untuk cardiomegaly tu untuk dia jadi kecut balik macam tu. So itu testimoni kita yang banyaklah. Ada seorang pesakit kita, dia dekat Penang. Dia ada sarkoidosis, satu penyakit yang sangat rare, dan kebetulan dia dengan wife dia sekali ada, di mana dia pada masa dia sebelum join tu hidup dengan pakai oksigen, dan every time memang terbaring. Every day dia bangun in the morning, isteri dia sendiri rasa, adakah ini hari terakhir dalam hidup aku, dia kata. Macam tu, hari terakhir dalam hidup aku. Sebab keadaan dia tu. Lepas tu after dia join, hari tu kita ada buat program dekat Setiawangsa. Saya terkejut sangat tengok, macam terbeliak biji mata saya tengok dia berjalan, punya gagah dia berjalan. Saya imagine dia ni macam pakcik lah kan, sebab bila kita tengok gambar saja dia terbaring kat atas katil. Rupanya dia dah okey balik sarkoidosis dia. Macam waktu tu jantung dia dipanggil ejection fraction, EF. Tinggal 15 sahaja dia boleh naik tangga tau. Sampai ke atas tu doktor yang periksa dia, pakcik, dia kata pakcik naik tangga ke? Dia macam terkejut. Betul ke pakcik ni? Macam terkejut dia dengan ejection fraction 15, dalam keadaan dia buat HD tu dia boleh jadi gagah. Nampak tak? Dengan pemakanan yang sihat. Okay, so itu testimoni kita yang best lah. Kalau Saiful ni bagi saya sendiri, saya anggap dia macam hak mati hidup semula pun boleh kalau nak anggap macam tu. Best sangat, kita orang macam grateful sangat, bersyukur, alhamdulillah. Okay. Alright, saya jawab soalan ni dalam chat box. Okay, saya pergi atas sikit. Okay, banyak testimoni sebenar. Okay, niche berapa jumlah keahlian? Berapa jumlah keahlian dan intibati program? Jumlah keahlian ni terlalu ramai, saya pun tak tahu. Dengan 10 WhatsApp group tu lah yang penuh-penuh tu niche, kita pun tak pernah keep track berapa jumlah keahlian. Intipati program tadi yang secara asas tadi saya ceritalah. So nanti kalau niche join, saya akan bagilah cara dia macam mana untuk buat program tu. Kita ada video, kita akan masukkan dalam WhatsApp group, kita akan tengok orang lain cara penyediaan makanan, orang lain sedia makanan tu macam mana. So slowly kita akan belajar. Jangan masuk stres pula, macam mana aku nak buat program ni. Mula-mula tu memang tak pandai lagi lah, tapi selepas seminggu 2 insya-Allah expert.
Okay, yang ni unknown ya, saya pun tak tahu siapa. Okay, dia kata tonsil darah sedang boleh ke? Okay, good question. Berdengkur kuat tidur malam terganggu. Okay, apabila kita ada tonsil yang besar, okay, kita memang boleh jadi berdengkur lah bila kita tidur malam, ataupun kadang-kadang dari segi dalaman kita ni, pharyngitis kita ada swollen lah, kita boleh berdengkur kuat lah. Okay, jadi kalau kita tengok tonsil tu sendiri, maksud saya dia tonsillitis lah kan, tonsil tu nama organ tu. So penyakit tonsil ni tonsillitis, penyakit resdung ni sinusitis atau rhinitis. So itis tu apa? Itis tu keradangan lah, inflammation tu kita panggil itis. So semua penyakit yang ada itis kat belakang tu, insyaAllah kita boleh bantu dengan pemakanan anti radang iaitu hormon diet. Nama lain hormon diet. Osteoarthritis, sakit lutut, rheumatoid arthritis, semua yang itis kat belakang tu. Kalau orang yang ada frozen shoulder, ada adhesion capsulitis, yang mana itis tu semua boleh. Okay, alright. So itu ada Kak Ina tanya, boleh ke HD bantu pesakit yang ada masalah buah pinggang? Okay, saya rasa Kak Ina bertanya bagi pihak orang lain kan, yang ada masalah buah pinggang. Okay, one thing yang saya suka dengan HD ni, okay, kita akan galakkan pesakit buat blood test sebelum join. But let's say you all memang dah nak mula dah ni, sakit lutut dah tak tahan sangat, kalau tak sempat dah buat blood test lagi pun boleh buat, tak ada masalah. Tapi kalau ada blood test tu yang terbaik lah, because kita boleh compare result sebelum dan result selepas blood test tu. Result blood test tak akan menipu. So you all akan tengok sendiri macam mana kolesterol turun, macam mana HB naik. Okay. Jadi kita akan galakkan buat blood test. So sama juga untuk masalah buah pinggang ni. Selalunya kita akan tengoklah tahap buah pinggang tu berapa untuk kita advise dari segi program ni. Dia actually tak kira tahap sebenarnya, kita boleh mula HD, kita boleh buat HD ni tahap 1, 2, 3, 4, 5 pun boleh sebenarnya. Tetapi kita kena faham one thing, orang yang ada masalah buah pinggang ni, kalau dia dah tahap 4 dengan 5 ni, dia macam apa ya, saya rasa saya boleh katakan macam time bomb tau. Macam anytime sahaja dia boleh deteriorate, dia boleh jadi collapse beberapa masa bila dia sampai peringkat 4 dan 5 dan doktor advise dialysis. Sebab tu macam saya sendiri, okay, pesakit buah pinggang ni, dia punya kadar kenaikan dia memang mencanak, memang banyak sangat sekarang ni, menyebabkan pusat dialisis tumbuh macam cendawan tumbuh. So ramai dia kalau nak buka pusat dialisis, contohnya kalau ada businessman, dia ada banyak modal, dia nak buka pusat dialisis, dia kena ada doktor in charge. Okay. So husband saya, kawan-kawan dia ramailah berminat ni nak buat pusat dialisis. So diorang selalu tanya husband saya lah, boleh tak saya jadi PIC, person in charge dekat pusat dialisis tu. Saya selalu tolak. Sebab apa? Sebab anytime orang dialisis ni, anytime saja dia boleh deteriorate. Katakanlah dia tengah buat dialisis tu, tiba-tiba dia collapse ke apa, kita kena buat report panjang-panjang. Nampak tak? So saya nak menunjukkan itu keadaan pesakit yang ada, yang dah pesakit buah pinggang yang teruk ni, tahap yang teruk, dia boleh go down anytime sahaja. Jadi bila nak buat HD ni boleh kita buat, tapi kita kena make sure dia betul-betul faham implikasi dia, takut nanti dia salahkan HD. Sebenarnya HD ni boleh bantu dari segi simptom dia lah. Orang HB ni selalunya, orang yang ada masalah buah pinggang ni selalunya dia HB dia rendah, hemoglobin. So program ni boleh bantu naikkan hemoglobin. Sebab apa? Hemoglobin ni dia banyak dalam sayur-sayur hijau. Selalunya kalau orang yang pregnant, doktor memang particular lah pasal HB kan, sebab dia nak bersalin nanti ada kemungkinan keluar darah banyak kan. So doktor very particular, so selalu suruh makan bayam banyak-banyak kan kalau orang yang pregnant ni. So ramai pesakit saya datang cakap, doktor dah berkilo-kilo bayam saya makan tetapi tak naik pun HB. Kenapa? Sebab bukan salah bayam, salahnya zat besi tu tak diserap. Tetapi dalam program ni kita ada rahsia-rahsia dia yang menyebabkan zat besi tu boleh diserap dengan baik, so HB akan naik.
Nampak tak? So jadi sebenarnya banyak cara kita boleh bantu pesakit buah pinggang ni, sama juga dengan orang yang ada kanser. Okey, untuk kanser kita tak boleh kata kita cure kanser yang dah ada. Sebab tu siapa yang ada kanser yang buat kemoterapi, just continue with kemoterapi, tetapi kita akan support dari segi pemakanan untuk orang tu handle side effect daripada kemoterapi tu. Nampak tak? So kita akan bantulah dia jadi penat lah, HB dia rendah dan sebagainya. So HD akan bantu. Ramai dah adalah peserta-peserta kita yang cancer survivor, yang mana bila dia buat HD dia rasa macam sangat bertenaga lah. Okay? Apa tu? Ya, sama juga untuk pesakit yang buah pinggang. Yes, kita boleh bantu, but of course kita nak tengok blood test jugalah. Okay. Cik Adnan sangat ramai dengan bimbingan. Sekarang ada 10 grup. Mungkin nak jawab lah soalan Adisa tu. Makanan tu combination supplement and everyday food ke? Okay, Nish, makanan tu dia sebenarnya dia yang paling penting tu food tu lah sebenarnya. Kita akan bagi suplemen untuk top up kepada keperluan kita. Sebenarnya kalau nak tahu, kalau nak cukupkan kita betul-betul sihat, kita kena makan 5 kilo sayur setiap hari. Siapa mampu makan dalam keadaan kita yang pollutionnya tinggi lah, dengan keadaan hidup kita yang banyak stresnya, so kita kena makan 5 kilo sehari, so kita tak mampu, so kita akan top up dengan supplements. Tapi supplements ni we are quite flexible lah, so kita tengok kalau you all rasa macam ada yang you all dah ada ke, nanti kita akan tengok lah, sebab benda ni personal coaching, kita akan tengok seorang-seorang. Kalau you rasa macam you nak continue dengan apa yang dah guna sekarang, kita akan tengok lah, kita akan advise sama ada benda tu bagus ke tak bagus ke. Dia actually selalunya minyak ikan lah, selalunya orang ramai yang dah guna minyak ikan semua tu, saya akan tengok, sebab kita kena faham tak semua fish oil ni dia bagus. Kita kena tengok, ada juga yang tak berapa. Okay. So supplements itu ialah sebagai tambahan kepada kita punya nutrisi. Okay. Bagi pihak, ya, Kak Zarina tanya bagi pihak Nur Mazura, kalau ada glomerulonephritis tapi stable for past 30 years, boleh, of course. Kalau tengok kan itis ni inflammation kan, so kalau Nur Mazura ni nak lebih sihat lagi, boleh buat hormon diet ni. Even kalau kita rasa kita dah sihat sekalipun, kita akan rasa lebih sihat kalau kita tak ada apa-apa simptom. Macam saya sendiri, waktu saya join program dengan Dr. Adibah, saya sebenarnya dah okey. Tak adalah sakit apa-apa except saya ada asma since childhood lah, daripada zaman kecil. Waktu saya dah dewasa sikit, dah besar sikit, dah kurang. Lepas tu bila masuk umur, dah berumur kan, so saya start balik. Ada waktu pregnant dulu sekali-sekala saya dapat. So dah masuk 46, 47 hari tu, bila saya pergi berzumba, saya suka zumba, saya guna saya punya inhaler. Lepas aku zumba tu masuk kereta, saya guna inhaler. Tetapi Alhamdulillah lepas buat hormon diet hari ketiga keempat, saya memang dah tak guna inhaler saya. Okey, berat saya pun turun dalam satu cycle 42 hari, saya turun sebanyak 7.5 kilo dalam masa, daripada 62 saya turun 54. Lepas tu turun lagi sebab kebetulan bulan puasa, so turun. Tapi dari segi kecergasan tu kan, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Bangun pagi kita segar bugar. Kita ada satu yang jus malam yang saya cakap untuk bersih salur darah kita tu kan. Bila kita minum tu, after setengah jam ataupun sejam kita rasa mengantuk. Lepas tu saya boleh katakan we sleep like a baby tau. Tidur nyenyak sangat. Siapa yang ada smartwatch tu, dia boleh tengok perbezaan deep sleep dia waktu dia sebelum start hormon diet, selepas dia start hormon diet. Bila kita bangun pagi memang segar sangat. Okay, sebab waktu tidur tu, kenapa tidur tu penting? Sebab waktu tidur tu sebenarnya untuk kita berehat. Badan kita dah penat seharian kesana kemari, memasak lah macam-macam kan, kita semua ni I'm sure carrier, housewife yang di samping memasak pergi kerja dan sebagainya, kita penat, so kita nak tidur, nak merehatkan badan kita. So when we get good sleep, kita punya energy level tu memang tak tahu daripada mana lah, memang tak reti penat orang kata. Okay. Tekak macam luka,
Telan air pun sakit, radang juga ke? Saya perasan kalau makan panas. Okey, tekak luka ni boleh jadi sebab kurang air jugalah. Anak-anak belum puasa ni. Dia sakit-sakit tu mostly radang lah. So nak confirm betul-betul kena check lah. Dan kadang-kadang kalau yang kita sakit tekak, yang luka semua tu kita rasa macam bila kita telan something ke, rasa macam ada pisau menghiris ke macam tu, kena go to clinic, get examined by a doctor. Nanti doktor akan advise lah. Mungkin dia punya dia perlu ambil antibiotik. Okey. Kita Cik Adnan bagi tahu tentang pembelian barang-barang lah untuk start. Ni kita fleksibel sebenarnya untuk buat program ni. Okey, tiada consultation doktor. Kalau perut sentiasa keras bahagian atas, sebab apa ya doktor? Hilang tak dengan HD diet? Sentiasa keras bahagian atas. Keras tu dia sakit ke macam mana ya? Saya pun tak berapa faham keras macam mana. Dia sakit ke tak sakit? Ida Golden Sand. Saya pun tak berapa faham soalan tu perut keras macam mana. Tak apa, nanti boleh kontak saya lah. Nanti minta phone number saya dengan, nanti saya bagi nombor phone saya sebab saya pun tak berapa faham maksud tu. Jus tak ada dalam bentuk pil, Norma Zura tanya. Okey, kenapa jus tu sebenarnya dia ada nutrisi dia. So yang dalam bentuk pil tu, supplements tu lain. Yang jus tu jus. Dia sebenarnya fungsi jus tu tadi, antioksidan jus tu untuk mengenyangkan kita. So kalau kita makan pil, kita tak kenyang. Takkan pagi-pagi kita bangun nak makan pil saja. Sebab jus ni dia adalah pengganti breakfast kita. Okay. So I'm sure Norma Azura nanti bila rasa jus tu tiap-tiap hari you tak sabar nak bangun tidur nak minum jus tu. Saya sekarang dulu waktu saya buat program ni adalah sekali saya travel, saya bawa lah blender untuk blend jus tu. Tetapi lepas tu saya dah tak ada dah. Saya tak minum lah jus AO pagi-pagi. Kadang-kadang kita tak sabar nak balik sebab nak breakfast dengan jus antioksidan tu. Setakat ni lah 100% yang join ni akan suka dengan jus kita tu. Kalau tak suka pekat boleh buat cair, tak ada masalah. Okay. Macam banyak angin tadi keras. Ya boleh. Okay. Kenapa angin? Kita selalu cakap angin dalam perut tu. Angin tu sebenarnya dia terjadi ada banyak faktor lah. Salah satu dia penghadaman kita tak berlaku dengan sempurna. Sebab apa penghadaman tak berlaku dengan sempurna? Mungkin perut kita tu tak cantik, sistem perut kita tu banyak kerak-kerak dalam perut kita. Mungkin bakteria baik dalam usus kita yang tugas untuk mencerna makanan tu tak bekerja dengan sepatutnya tahu. Okay. Kalau saya boleh andaikan apabila you minum jus antioksidan tu, saya sendiri kan kadang-kadang saya boleh bayangkan sebab kita tahu kandungan dia kan. Saya boleh bayangkan bakteria baik dalam usus saya ni berjoget-joget kegembiraan sebab makanan dia yang kita bagi tu. Jus antioksidan tu dia sangat suka. Dia makanan untuk bakteria baik dalam badan kita. Okay. So banyak angin tadi dia boleh settle lah. Lepas tu satu lagi kita ada banyak angin ni sebab kita tak buang air dengan sempurna. Buang air besar lah. Okay. Usus kita ni panjang sangat kan. I'm sure kita semua pernah tengok lah kan gambar rajah usus tu. Berlengkar-lengkar semua tu. Saya suka lukis kalau pasien datang klinik saya. Dan panjang usus kita ni ialah 6 kali ganda ketinggian kita. Betapa panjang. Dan untuk usus yang sihat, apa yang kita makan hari ini, esok kita kena terus buang macam tu. Dan najis kita kena keluar macam ubat gigi. Siapa yang boleh achieve macam tu? Payah kan? So kalau kita tak achieve macam tu, 2-3 hari sekali baru kita buang air besar, kita dah makan sekali berapa? 5 kali kan? Kali 3, 15 kali makan, sekali buang. Faham tak maksud saya? Sebab tu kita jadi tak sihat usus kita. Sebab banyak yang tersimpan dalam usus kita. Okay? So insyaAllah boleh masalah angin tu simple je. Dah bagi masa seminggu je dah boleh hilang.
Okay. Nish, kalau nak apply jadi ahli nanti contact I ya Nish. Okay. Unknown HD tu apa? HD tu ialah program hormon diet. Okay. Di mana kita akan menstabilkan hormon-hormon dalam badan kita dan kita akan gunakan konsep pemakanan anti radang. So kita akan ajarlah macam mana nak buat program ni step by step. Okay. Kalau unknown, saya panggil unknown juga lah ya, sebab kat sini tulis unknown. Kalau unknown nak join program ni, boleh contact orang yang boleh contact saya ataupun boleh contact siapa yang recommend program ni lah. So kalau ada pen dengan kertas, saya bagi terus nombor phone saya ya. 013 saya tulis, saya type kat sini. Nanti boleh contact saya juga kalau siapa yang nak join program ni. 0139331653. Okey, phone saya ada satu ni je lah. So boleh contact yang ni. Okey, ada tak masuk tak? Okey. Okey, ada jual pemakanan yang teratur. Yes, dia macam tadilah ada orang yang cakap dia kata intermittent fasting related dengan high mortality, kematian yang tinggi. Sebab kita tak belajar cara yang betul. Kita tak bertalaki, kita buat ikut-ikut suka hati kita. Tapi actually dia sebenarnya saya rasa kajian tu salah pun sebab dia tak bagi tahu dengan jelas pun orang tu buat intermittent fasting tu macam mana. Okay. So semua benda dalam dunia ni kita kena ada cikgu yang ajar kita. So dalam program ni kita ada cikgu yang ajar kita lah. Okey. Okey, nanti datang rumah Kak Ina boleh ajak akan buat jus tu. Mesti sedapnya Kak Ina buat. Kita boleh tambah tahu bahan-bahan lain yang boleh menyedapkan jus tu selain daripada bahan asas. Dan kita akan bagi nantilah dalam grup. Okey, dah sejam dah kita ni Kak Ana. Itulah kata. Tapi ada tak lagi orang lain yang nak tanya? Sebab ada soalan yang kawan Kak Ana minta tolong tanya ni. Okey, boleh. Ruang kepada yang ada lah kan. Kalau okey, kawan Kak Ana ni kata tangan sendi tangan dia benjol. Dia sakit berdenyut dia kata. Jadi dia merah lah. Lepas tu bila pergi klinik, doktor scan, doktor kata berdenut. HEBERDEN NODES. Dia kata tak ada ubat dia kata, tapi boleh dengan cara pemakanan. Lepas tu dia kata doktor suruh ambil glukosamin. Dia kata apa yang patut dia buat, dia kata apa yang boleh ganti dengan glukosamin ni kalau untuk diet ni. Itulah dia memang terbukti lebih baik daripada glukosamin plus chondroitin. Dia dah masuk program dah kan? Dia baru saja lagi. Baru join. So dia buat betul-betul boleh hilang tu evidence notes tu. Dia memang sakit. Tapi macam saya mention tadi lah, sakit tu disebabkan oleh inflammation. Ada orang sleep disc tak sakit, ada orang sakit sebab yang sakit tu sebab inflammation, keradangan. Okay? Ada lagi? Ataupun nanti boleh PM saya lah. Tapi tak tahulah, kejap lagi, kalau PM kejap-kejap lagi mungkin lambatlah sikit reply, nak memasak, nak keluar kejap, nak cari barang anak saya dapat asrama. Nak hantar dia asrama esok. Tapi tak apa, saya akan reply lah. Kalau lambat tu bersabar sajalah. InsyaAllah kita akan reply. So dalam program ni, we are doing personal coaching. So maksudnya anytime saja boleh kacau kita punya coach kita. Ramai yang kata, alah saya segan nak kacau doktor. Dia dah buat jus tu, dia rasa macam kenapa rasa jus ni manis sangat. Sebenarnya kalau kita rasa terlalu manis, kita boleh tambah lemon. Dia ada cara. Dia ada plan A, plan B, plan C. Ada je cara nak buat benda tu sedap. Cuma je perlu bertanya, perlu buka mulut. Macam anak saya nak pergi asrama ni, saya cakap dengan dia satu je mama nak pesan, buka mulut tanya cikgu, buka mulut jawab soalan, buka mulut bercakap dengan kawan-kawan, buka mulut tegur senior. Saya cakap buka mulut. Sama juga dalam program ni, bukan buka mulut lah, type lah soalan tu. Ataupun kalau malas type boleh voice note pun boleh, tapi dengan syarat kena bertanya. Jangan senyap-senyap aja, kenapa lah jus aku buat ni tak sedap, orang lain best je enjoy jus. Jangan macam tu. Okay, kena bertanya.
dan insya-Allah akan dapat result yang best. Dan you all akan rasa macam ya Allah, ramai yang cakap kenapa lah aku tak join program ni awal-awal. Even saya sendiri pun rasa macam tu. Dah umur 48 baru kenal hormon diet ni. Saya rasa macam envy sangat orang muda-muda yang masuk program ni, yang dah kenal program ni muda-muda lagi. Okay. Lagi ada soalan lagi? Untuk pengetahuan semua, Dr. Rahmah, Dr. Adibah sangat peramah. Bersedia untuk jawab bila-bila masa. InsyaAllah. Sebenarnya Dr. Rahmah ni orang nombor 2 lah selepas Dr. Adibah. Kalau siapa yang pernah tengok video-video TikTok Dr. Adibah, Dr. Rahmah yang orang nombor 2. Mak Dr. Adibah. Kak Ana nombor 2.5. Kak Ana bawah sangat lagi, jauh. Ramai je coach-coach yang hebat. Kalau jangan pelik orang-orang yang dalam program ni, macam ada salah seorang coach Nora tu sampaikan bila dia selalu teman mak dengan ayah dia pergi hospital, dan dia memang pandai lah sebab dia selalu bertanya kita orang pasal medical. Dalam program ni bukan kita belajar pasal pemakanan saja. Kita ramai doktor-doktor pakar dalam ni yang mana mereka ni ada pakar klinik pakar swasta. Kalau nak pergi consultation sahaja dah 300, tapi dalam program ni kita akan buat session bersama doktor-doktor pakar ni, Dr. Zul, ada doktor gigi, ada farmasi, ada ramai sangat farmasis, ramai sangat dalam ni. Tadi Nora ni dia macam pandai sangat. So bila dia pergi teman mak ayah dia selalu tanya soalan, dan mesti doktor tu tanya, puan ni doktor ke? Sebab siapa coach yang dalam program ni lama-lama dia akan jadi macam doktor juga. Banyak ilmu yang dia dapat, dan kita orang bagi semua privilege orang dalam grup ni secara percuma saja. Dr. Adibah tu, ya Allah, gunalah ilmu dia. Dia seorang yang sangat-sangat rajin membaca, dan memang orang kata best student kat sekolah dulu lah kan. Nish sempatkan dengan Dr. Adibah untuk 2 tahun. Saya tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Nish dengan Dr. Adibah tingkatan 4 dengan 5 dekat MRSMKT. So tahulah kan betapa bijaknya dia. Dia tu kalau pergi mana-mana pun macam dia cakap dengan saya, dia make sure satu hari dia mesti baca something about physiology. Tiap-tiap hari dia mesti ada ilmu baru pasal physiology. So kita gunakanlah peluang kita untuk korek ilmu tu daripada dia. Saya pernah travel sekali dengan dia kan dekat airport. Kita orang semua ni dekat duty free kan. Orang semua pergi seronok nak pergi cari handbag lah tu lah ni. Time mana Dr. Adibah ni? Dr. Adibah kat kedai buku. Malu sekejap. Orang dah pandai pun pergi cari buku. Kita ni dengan handbag apalah. Kan dia tu memang ni lah. Nish duduk satu asrama dengan Dr. Adibah. So I'm sure you know how she is like kan. Daripada dulu sampai sekarang. Dan yang ketaranya dia pun tak tua-tua. Umur dia tetap 17 tahun. Sama lah Dr. Rahmah pun. Okay. Saya rasa itu sajalah. Okay, so setakat ini sajalah ya untuk petang ni. Jadi jika ada rasa tak cukup petang ni, masih boleh hubungi kami. Boleh Dr. Rahmah pun dah bagi nombor telefon. Ya. Jadi bila-bila masa boleh tanya. Okay. Jadi kita tutup program kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanallah walhamdulillah wa astaghfirullah. La ilaha illa anta astaghfiruka. Wal-As. Wal-As innahu bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Rahmah. Terima kasih semua yang hadir pada petang ini meluangkan masa. Jumpa dalam grup Okey, terima kasih semua. Terima kasih Amy. Terima Dr. Najiha. Aina ada. Zalina.